Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Sedia Martiam, kita mulakan dengan hoki Piala TMB 2024. Pasukan hoki lelaki TMB semakin hampir meraih gelaran treble selepas menumpaskan pasukan UiTM HA KPT 3-1 dalam aksi separuh akhir pertama. Berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil, TMB terlebih dahulu memecah kebuntuan gol seawal suku pertama menerusi dua jaringan padang Muhammad Azrai Aizat Abu Kamal masing-masing minit ke-10 dan ke-13. UiTM cuba bangkit dan berjaya mengejar kedudukan selepas Zul Pidaus Mizun menyempurnakan pukulan strok pada minit ke-49. Namun TMB terus selesa di depan dengan satu lagi jaringan pada minit ke-53 menerusi peledak berbisa dari Korea Selatan Jang Jong-hyun. Sementara itu, dalam aksi lain, Terengganu Hockey Team THT selangkah mara ke final apabila menewaskan Maybank 3-0. Tiga jaringan THT diperoleh melalui pukulan penalti stroke kapten pasukan Muhammad Fitri Sari pada minit ke-19. Ia diikuti jaringan padang masing-masing menerusi Muhammad Nur Firdaus Rosdi dan Muhammad Akimullah Anwar Esok pada minit ke-47 dan 48. Aksi separuh akhir kedua membabitkan kesemua pasukan akan berlangsung hari ini. Jurulatih baru skuad hoki kebangsaan Sarjit Singh mempunyai tugas besar bagi meneruskan kesinambungan corak permainan hoki moden dalam skuad kebangsaan. Demikian pandangan bekas pemain hoki kebangsaan Nur Saiful Zaini Nasiruddin. Selain Sarjit, perlu merombak pasukan sedia ada bagi mencapai misi menawan Asia selain mengesahkan slot ketemasya Sukan Olimpik. Selamat tengah hari. Kali terakhir Sarjit menerajui pasukan kebangsaan pada Januari 2007 hingga Disember 2008 selain melatih pasukan remaja kebangsaan dari 2004 hingga 2006. Saya rasa kita kena hormati keputusan yang telah dipilih. Sarjit saya rasa dia pun lama bermain, tapi Sarjit saya rasa dah ketinggalan hoki, moden hoki dah kuat sometimes muat 10-15 tahun lah. Itu antara saya rasa kesukaran dia lah, saya rasa, untuk datang kembali. Tapi saya rasa dia sambut cabaran untuk jadi jurulatih. Mungkin dia ada plan yang dia hantar sendiri daripada dia lah. Dalam pada itu, Saiful turut berkata, pasukan yang sedia ada harus dibentuk semula untuk mewujudkan satu pasukan yang seimbang. Saya rasa pemain tim Malaysia ni sekarang tengah raw lah. Dia ada pecahan, kita tak ada satu pasukan yang baik buat masa ni. Lengkap lah. Ada pemain nak retire, ada pemain baru. Jadi kita tengok suasana dia, bukanlah kita ada tim yang mantap. Jadi tugas dia untuk bentuk pasukan dalam masa 2 tahun or more. Of course a lot of work Sarjit kena buat lah untuk bangunkan pemain remaja dan pemain yang sedia ada. Sanjit memikul tugasan untuk mempersiapkan skuad negara bagi kempen Sukan Asia IG Nagoya 2026. Wajah baru skuad Speedy Tigers akan diumum pada 10 Mac ini, membabitkan 40 hingga 42 pemain sebelum dikecilkan kepada 25 pemain. Menjelang pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027, Muscat, Oman, skuad Harimau Melaya bimbingan Kim Panggon berdepan kemungkinan tercicir mata susulan persiapan kurang ideal menjelang aksi menentang Oman 21 Mac ini. Pemerhati bola sepak tempatan Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, perkara itu dipengaruhi tahap kecergasan barisan pemain yang ketika ini menjadi persoalan selepas Liga Malaysia 2024-2025 ditetapkan bermula pada Mei ini. Menambah kebimbangannya apabila terdapat kabar angin bahawa pasukan kebangsaan tidak akan bermain satu pun perlawanan persahabatan antarabangsa sebelum bertemu Oman. Mengulas lanjut, beliau berkata Harimau Melaya sekurang-kurangnya perlu meraih keputusan seri di Muscat dan meraih kemenangan apabila Oman bertandang ke sini pada 26 Mac. Ini bagi mengelakkan pasukan menghadapi tekanan yang boleh menjejaskan peluang kepusingan ketiga. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasmi Awang menyatakan hasrat kepada Menteri Belia dan Sukan Hena Yeoh supaya setiap negeri mempunyai velodrome asas seperti velodrome Brunswick di Australia. Datuk Muhammad Azizul Hasni yang diberi julukan The Pocket Rocketman itu berkata, velodrome yang dibina pada tahun 1956 itu masih utuh sehingga hari ini dan menjadi fasiliti pelbagai guna yang memberi manfaat kepada komuniti setempat.
Beliau sempat menyatakan impiannya kepada Hannah Yeoh untuk mempunyai velodrome asal seperti ini di setiap negeri di Malaysia suatu hari nanti. Datuk Muhammad Azizul Hasri turut menghargai kesudian Hannah Yeoh melawat kemudahan latihannya di Pusat Sukan Antarabangsa Derby Melbourne walaupun sibuk menghadiri sidang kemuncak khas ASEAN Australia 2024. Beliau juga mengucapkan terima kasih atas sokongan tanpa berbelah bahagi dalam persiapannya ke Sukan Olimpik Paris 2024 yang akan berlangsung dari 26 Julai hingga 11 Ogos ini. Dalam perkembangan Anugerah Sukan Universiti Melaya ASUM 2023, atlet taekwondo wanita negara Nur Humaira Abdul Karim merangkul gelaran olahragawati universiti pada majlis anugerah berkenaan di Auditorium Kompleks Perdana Siswa UM malam tadi. Beliau berjaya memenangi pingat emas taekwondo acara Pumsi Individu Wanita Sukan C 2023. Anugerah tersebut menjadi pembakar semangat bagi menghadapi cabaran musim 2024 ini bagi atlet berusia 23 tahun itu. Next kejuaraan kita orang bulan 6 ada dekat Vietnam, Asian Championship. And then hujung tahun ni kita orang ada World Championship juga. So sekarang kita orang just focus on training. Dan rasanya dapat anugerah ni dapat naikkan lagi semangat lah. Anugerah berupa piala itu disampaikan Naib Chancellor UM, Profesor Datuk Seri Insinyur Dr. Nur Azwan Abu Osman. Pada Sukan C 2023 itu, beliau mencipta kejutan pada Tamasya Dwi tahunan itu dengan memungut 7.430 mata mengatasi pencabar dari Singapura dan Kemboja. Pada majlis sama, atlet olahraga Wan Muhammad Fazri Wan Zahari pula dipilih sebagai olahragawan universiti. Pada penampilan sulung di pentas Sukan C 2023, Wan Muhammad Fazri berjaya membawa pulang pingat gangsa menerusi acara 800 meter. Beliau menamakan larian dengan catatan 1 minit 53.86 saat, manakala emas menjadi milik atlet Kemboja Chun Bunton 1 minit 52.92 saat dan pelari Vietnam Duc Pong Luang memenangi perak 1 minit 53.34 saat pada tamasya berkenaan. Saya nak berterima kasih kepada tim olahraga UM, especially tim olahraga UM sebab banyak support saya dari segi banyaklah, dan ni banyak memberi sedikit sebanyak kepada saya motivasi untuk lebih perform dalam acara saya lah, iaitu 800 meter. Kita beralih ke perkembangan luar negara. Saingan Liga Juara Eropah, Bayern Munich dan Paris Saint-Germain PSG mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menundukkan lawan masing-masing. 2 gol Harry Kane membantu Bayern Munich menundukkan Lazio 3-0 dalam aksi timbal balik. Farmers pula turut mencetak nama selaku penjaring selepas meledak gol pada babak kedua, sekaligus mengesahkan slot ke suku akhir dengan agregat 3-1 memadamkan kelebihan Lazio pada aksi pertama. Kylian Mbappe pula membantu Paris Saint-Germain PSG memastikan kemenangan PSG 2-1 terhadap Real Sociedad. PSG mara ke suku akhir dengan agregat 4-1. Jaringannya pada minit ke-15 dan 56 membolehkan pendahulu Ligue 1 itu pulang selesa dari utara Spanyol. Gol tunggal tuan rumah pula dijaringkan Mikel Merino pada minit ke-89. Jelajah berbasikal Paris Nice 2024, Brandon McNulty dari Amerika Syarikat merampas pendahulu keseluruhan perlumbaan selepas pasukannya UAE Team Emirates memenangi peringkat ketiga ujian masa. McNulty kini mendahului 18 saat di hadapan salah seorang pelumba pilihan Remco Evenepoel dari pasukan Soudal Quick-Step dan 20 saat di hadapan Egan Bernal dari Ineos Grenadiers. Peringkat keempat akan berlangsung dengan 7 zon pendakian di 183 km melalui kawasan Beaujolais dan Taman Anggur. Pendakian terakhir menjangkau 3 km dengan cabaran purata kecerunan 7.7%. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.